Sejahtera, Wanakem, Tachahau. Saya Suman Siwam kembali lagi dari channel Kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu isu, iaitu berkaitan dengan isu kapal tempur pesisir, iaitu isu LCS. Sebelum ini kita semua rakyat Malaysia digemparkan dengan satu skandal kapal tempur, iaitu LCS, dan baru-baru ini pun kita belum dengar lagi apakah perkembangan berkaitan dengan isu LCS. Ya, sebab apa? Itu isu yang dibangkitkan dalam LCS adalah isu kepentingan awam ataupun kepentingan rakyat sebenarnya. Sebab apa? Cukai rakyat dilaburkan dalam LCS untuk membina kapal tempur, dan itu adalah satu frontline negara kita atas keselamatan dan kedaulatan negara. Tetapi wujudnya LCS yang diberitahu oleh pemimpin Pakatan Harapan sebelum ini, iaitu Rafizi Ramli, Tony Phua, siapa lagi, Fahmi Fadzil, iaitu yang amat berhormat Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim. Mereka itu beritahukan, sebab rakyat di sini bukan bodoh. Bila dah bergabung, mereka senyap terus. Sebab apa saya bangkitkan isu ini? Isu ini penting untuk negara, sebab ini aset negara, saudara-saudari. Jangan mengambil mudah. Jangan mengambil isu ini sebagai politik, sebab ini berkaitan dengan negara dan aset negara, lebih penting daripada parti politik. Bila melibatkan kedaulatan ataupun sistem keselamatan itu lemah, disebabkan rasuah, kita perlu bertindak sebagai rakyat Malaysia. Sebab isu ini dibangkitkan, saya pun membaca banyak teori pun daripada Kerajaan Pakatan Harapan, iaitu saudara-saudari daripada PH, PKR, DAP dan lain-lain. Ini bukan bertujuan politik. Sebab apa, sebelum ini saya dipahamkan, apa yang terjadi di situ dulu 9 bilion untuk 6 biji kapal 9 bilion, tetapi hari ini ada 2 bilion peningkatan. Lepas itu mereka kurangkan daripada 6 jadi 5. Faham? Sebab apa ada penambahan 2 bilion? Rakyat di sini tertanya-tanya apa sebabnya, sedangkan dah diturunkan kapal. Kenapa ada penambahan sebanyak 2 bilion? Dan sekarang hari ini menjadi jumlahnya 11.2 bilion untuk 5 kapal tempur pesisir. Itu persoalan di sini. Saya pun dipahamkan, saya pun ada tengok berita. Sebelum ini, yang berhormat saya sedih, dia membangkitkan isu ini untuk diusulkan dalam parlimen atas dasar kepentingan awam, untuk rakyat mengetahui apakah sedang dijalankan dalam LCS hari ini. Tetapi apa yang malangnya, Dewan Rakyat tolak sebulat-bulatnya isu yang berkaitan dengan LCS. Itu tak adil sebenarnya. Sebab dulu kamu yang katakan isu skandal LCS ini adalah penting dan adalah tujuan untuk kedaulatan dan keselamatan negara. Tetapi hari ini lenyapnya bunyi-bunyi yang retorik berkaitan dengan LCS. Ini penting. Dan ramai saya soalkan kamu ni parti mana? Di sini saya perlu fahamkan, saya tak berdaftar di mana-mana parti. Fahamkan dulu, sebagai rakyat kita ada hak bersuara dan kritik kerajaan untuk membetulkan keadaan. Kita di sini bukan anti kerajaan, kena faham. Kita tak mengantikan kerajaan, kita tak membenci kerajaan, dan kita pun tidak memberi naratif buruk pada kerajaan. Apa yang kita bangkitkan adalah realiti yang terjadi di sekeliling kita. Di sekeliling kita, apa yang kita rasai, apa yang dapat aduan. Sebab saya sebagai aktivis masyarakat, kita banyak mendapat aduan dan kita sendiri ada buat banyak R&D berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Ini yang dibangkitkan, ini yang kita perkatakan. Ini penting. Dan satu lagi, ada yang katakan saya walaun. Minta maaf saudara-saudari, itu terpulang pada kamu. Saya tak ada masalah. Saya tak ada membenci, sebab saya menganggap kita semua rakyat Malaysia. Bila disampaikan dalam parti politik, kita ada perbezaan pendapat sahaja. Tetapi dalam perlembagaan, kita tetap rakyat di Malaysia di dalam perlembagaan, dan kita tetap rakyat pada agung negara kita. Saya tidak ada masalah. Apa nak digelarkan, gelarkan sahaja. Sekian, terima kasih. Dan ramai juga soalkan kenapa tak menggunakan bahasa Tamil. Adakah Suman ini mama? Adakah dia ini mola? Minta maaf. Saya ini orang Tamil, orang Tamil yang tulen. Saya tak ada campuran lain. Saya adalah bangsa Tamil dan saya boleh bercakap Tamil, dan saya salah seorang yang boleh bercakap dalam bahasa Mandarin, iaitu sebelum ini saya sekolah SJKC. Sebab kita mengetahui banyak bahasa, bila kita mengetahui banyak bahasa dan kita mengenali banyak budaya di Malaysia,
Sekian, terima kasih, dan akan datang saya akan cuba menyampaikan pesanan ataupun teguran nasihat dalam bahasa Tamil dan bahasa Mandarin, ataupun saya akan buat dua bahasa, ya, pelbagai bahasa untuk difahami. Sebab saya di sini berpendirian kita akan mempertabatkan perkara 152, iaitu bahasa kebangsaan di Malaysia adalah bahasa Melayu. Saya menjunjung bahasa kebangsaan saya. Bukan saya tidak pandai bahasa Melayu, Tamil, dan bukan saya tak pandai bahasa lain. Saya boleh bahasa Tamil dan saya boleh bahasa Mandarin. Di sini saya mengajar kepada anak cucu saya supaya negara ini ada aturan dan negara ini, kita ini ada aturan dan budaya yang tersendiri. Perlu kita jaga. Kita memang multiracial country, tetapi kita dalam soal perlembagaan, kita perlu mengikuti, sebab kita tidak diberikan satu halangan berkaitan dengan apa-apa sekalipun atas kebebasan diri kita untuk mengenuti agama-agama lain. Ya, itu yang saya gambarkan pada setiap kali dalam pembentangan ataupun nasihat teguran dalam bentuk video saya. Sekian, terima kasih daripada saya, Suman Sibam.